Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 11 Julai 2018, talian kecemasan telah menerima satu panggilan telefon yang tidak diduga pada hari itu tentang satu pembunuhan. Saya dah bunuh dia, kata pemanggil di hujung talian dengan nada yang lemah, menyangkakan yang panggilan itu mungkin panggilan gurauan. Operator bertanya lanjut tentang identiti si pemanggil tersebut dan lokasi kejadian pembunuhan itu. Pemanggil itu memberikan butiran maklumat peribadinya dan lokasi kejadian yang dikatakan pemanggil tersebut adalah suspek di dalam kes ini. Abdul Azhim Muhammad berusia 28 tahun ketika kejadian, merupakan seorang pembantu makmal di Kolej Vokasional Sultan Abdul Samad di Teluk Datuk, Banting, yang juga menjadi lokasi kejadian pembunuhan ini berlaku. Panggilan tersebut kemudian disambung ke balai polis berdekatan dengan lokasi untuk tindakan selanjutnya. Sepasukan anggota polis bergerak ke lokasi sebaik menerima panggilan daripada suspek sendiri kira-kira pukul 2.40 petang mengaku telah membunuh rakannya itu di stor pejabat pentadbiran kolej tersebut. Sejurus di lokasi kejadian, polis mendapati hanya suspek dan mangsa sahaja yang berada di dalam stor tersebut. Mangsa dalam kes ini adalah Zaimah Mahmud berusia 57 tahun, bekerja sebagai ketua kerani kolej tersebut, yang juga seorang ibu tunggal telah meninggal dunia akibat dicekik dan ditikam. Lalu, apa sebenarnya yang telah terjadi? Ini adalah kisahnya. Sejurus tiba, pihak polis telah dibawa ke sebuah stor di bangunan pejabat kolej tersebut. Ketika itu, kawasan kejadian telah dikerumuni oleh pelajar dan pekerja di sana. Sebaik sahaja masuk ke dalam stor di mana berlaku tragedi pembunuhan ini, dilihat hanya suspek dan mangsa berada di dalamnya. Suspek ketika itu hanya duduk di atas kotak, terdiam dengan renungan mata yang kosong. Manakala mangsa pula terbaring di atas lantai dengan berlumuran darah. Tidak lama selepas itu, pasukan penyiasat polis tiba di lokasi kejadian. Suspek pula telah ditahan oleh pihak polis dan dibawa ke balai untuk soal siasat. Setelah selesai, pihak forensik polis mengumpulkan bahan bukti di lokasi. Mayat mangsa kemudian dihantar ke Hospital Banting untuk proses bedah siasat. Di lokasi kejadian juga, pihak polis mula menemu bual saksi yang mungkin ternampak akan kejadian ini. Malangnya, tiada seorang pun menyaksikan perbuatan suspek terhadap mangsa. Namun ada seorang rakan sekerja suspek yang mengaku dirinya adalah orang pertama menjumpai suspek dan mangsa di bilik stor tersebut dalam keadaan mangsa sudah pun tidak bergerak di atas lantai. Rakan sekerja suspek yang masuk ke dalam bilik stor melihat suspek sedang duduk di atas kotak sambil menggenggam tangannya. Apabila ditanya apa yang telah berlaku, suspek yang ketika itu dalam keadaan tenang membuat pengakuan dia telah membunuh wanita berkenaan. Selepas itu, suspek meminta telefon bimbit daripada rakannya itu kerana mahu menelefon ibu bapanya, polis serta ambulans untuk membuat pengakuan tersebut dan mendapatkan bantuan. Apabila ditanya oleh seorang cikgu di kolej berkenaan mengapa suspek bertindak sedemikian, suspek menyatakan bahawa tindakannya itu kerana dendam terhadap mangsa berkaitan hal peribadi. Pada hari kejadian juga, salah seorang guru yang enggan dikenali berkata dia sempat berjumpa dengan suspek sebelum kejadian. Waktu itu, dia singgah ke pejabat untuk berjumpa pengarah kira-kira jam 1.20 petang dan sempat menegur suspek, tetapi suspek kelihatan murung dan hanya menundukkan mukanya ke bawah. Apabila ditanya, suspek langsung tidak mengalihkan pandangannya dari bawah seperti sedang memikirkan sesuatu. Jelas guru berusia lingkungan 50-an itu, dia terkejut dengan insiden itu kerana lelaki yang dikenalinya itu seorang yang ramah dan sering membantunya melakukan kerja di pejabat. Sebelum kejadian itu, suspek yang dilantik sebagai pembantu makmal grade N19 di kolej berkenaan telah ditempatkan di pejabat pentadbiran dan bahagian perpustakaan untuk melakukan kerja kerani dan pernah berhasrat untuk menukar sekolah. Difahamkan, suspek berusia 28 tahun yang masih bujang dan baru 3 bulan bekerja itu dipercayai mempunyai masalah mental dan pernah menerima rawatan di sebuah hospital. Ketika disoal siasat oleh pihak polis, suspek mengaku membunuh mangsa. Dia membunuh mangsa kerana sakit hati dengan sikap mangsa yang kerap menyindirnya mempunyai hubungan sulit dengan rakan sekerja mereka di kolej tersebut. Apabila sering disindir dan diejek, suspek yang mempunyai sejarah lampau dengan penyakit mentalnya membuat keputusan untuk melakukan aksi kejamnya itu.
Pada 17 Julai 2018, suspek dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Banting atas pertuduhan membunuh mangsa. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada suspek Abdul Azhim Muhammad selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrate Muhammad Isa Mat Nur. Mengikut pertuduhan, dia didakwa membunuh sehingga menyebabkan kematian Zaimah Mahmud. Perbuatan itu dilakukan di College Vocational Sultan Abdul Samad antara jam 1.30 tengah hari hingga 3 petang. Perbicaraan kes ini telah dibawa ke Mahkamah Tinggi apabila mahkamah mendapati suspek adalah waras ketika melakukan pembunuhan ini walaupun dia mempunyai sejarah sakit mental pada masa yang lalu. Pada 22 November 2019, Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas suspek selepas didapati bersalah membunuh mangsa. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesisaan yang membawa hukuman mati. Suspek yang terkilan dengan sabitan bersalah dan hukuman tersebut merayu kepada Mahkamah Rayuan. Bagaimanapun, pada 8 Februari 2023, Mahkamah Rayuan Putrajaya mengekalkan hukuman mati ke atas suspek atas pertuduhan membunuh mangsa kerana dendam terhadap wanita itu. Suspek mempunyai satu lagi peluang untuk merayu di Mahkamah Persekutuan. Jika mahkamah itu masih mengekalkan hukuman tersebut, maka suspek tidak berpeluang untuk membebaskan dirinya dari sabitan bersalah. Semoga suspek bertaubat dengan kesilapan yang dilakukannya. Memang sakit di hati jika sering disindir, namun membunuh bukanlah jalan penyelesaiannya. Kes yang sesuai dijadikan iktibar agar sentiasa menjaga tingkah laku dan juga patah perkataan yang keluar dari mulut kita. Kerana inilah yang dikatakan kerana mulut badan binasa. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Zaimah Mahmud. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.